Okey, lagi satu berkaitan dengan perbahasan antara Ustaz Shihab dengan Ustaz Azmi ni. Saya applaud lah Ustaz Azmi punya keinginan nak berdialog. Okay. Tapi saya pelik apa poin yang Ustaz Azmi nak bawa dalam the whole session tu. Takkan setakat nak membuktikan bahawa ada ulama Syafi'iyah yang kata mandi taubat tu adalah sunat. Setakat itu saja ke? Dalam 1 jam berbahas tu nak cerita itu saja ke? Kalau nak setakat sampaikan poin tu, buat sajalah Facebook posting, selesai. Betul tak? Selesai. Ustaz Shihab nak tengok pendalilan, penghujahan. Kita ni walaupun kita tahu rata-rata kita bukan mujtahid, bukan mujtahid mutlak, bukan mujtahid, takkan nak samakan orang yang tak pernah belajar agama atau belajar agama setahun dengan orang yang belajar agama 20 tahun. Takkan nak kata orang yang belajar agama 20 tahun ni pun orang awam juga dalam agama. Dia tak boleh tengok dalil. Ni saya pelik. Ni tawaduk tak kena tempat. Dah belajar agama 15 tahun, 20 tahun pun masih rasa, siapalah kami ni? Kami orang awam. Benda ni. Kalau dah belajar 20 tahun pun orang awam, so berapa ramai ulama silam pun orang awam ke? Belajar agama 20-30 tahun, awak nak kata orang awam? Saya nak tanya, orang belajar medik 20 tahun, awam tak dalam bab medical? Tak awam. Orang belajar engineering for 15-20 years, awam ke? Sama dengan orang yang, minta maaf lah, yang tak pernah belajar architecture. Sama ke pendirian dia. Awak nak kata pada orang yang mungkin jual nasi lemak, tak pernah belajar usul fiqh, suruh pada dia ikut saja, tak ada masalah. Dengan orang yang belajar 15 tahun, 20 tahun, kamu kata ikut saja yang dalil, itu tak adil, itu zalim. Itu zalim. Tapi bukan nak kata dia mujtahid mutlak. Tak, tapi dia ada alat untuk paling tidak dia memeriksa dalil. Dia boleh buat pertimbangan. Nak kata dia sama, dan you pun orang awam, semua ikut saja. Imam Syarqawi tak bawa dalil pun you kena ikut juga. Jangan tanya dalil, itu membodohkan masyarakat. Wallahi. Merendahkan nilai keilmuan Islam. Orang bukan Islam akan tengok, oh agama bodoh rupanya. Agama main ikut buta, tak perlu tanya bukti. La ilaha illallah. Bacalah Quran, banyak menyuruh kita menunjukkan bukti. Saya buka mic. Tak sabar sahabat kita ni. Saya semangat sikit. Saya semangat sebab saya ikuti benda tu. Perbincangan tu. So okey, apa saya cakap? Apa lagi nama dia lupa? Azmi Okey, so Ustaz Azmi. So kepada Ustaz Azmi saya ada mesej nak sampaikan lah. Saya secara personalnya lah, saya Hafiz Saya Hafiz nak sampaikan mesej secara personal. Saya nak cakap okey, kalau Ustaz Azmi ni suruh cakap Ustaz Azmi ni orang awam dah puluh-puluh tahun belajar, kami ni rasa terhina. Kami ni yang dipanggil awam ni, kami nak letak kat mana? Kalau semua dia dah bulut tu. Faham tak? Dia dah ambil awam, kita yang biasa ni tak ada apa lagi ni, nak panggil apa? Takkan panggil cacai ke apa? Betul. Dan kalau sepakat nak kata semua ni awam, kalau sepakat, maka kena expand kepada sekalian bidang. Ini kena ambil perhatian. Semua bidang kena buat yang sama. Bidang economics ke, bidang medical ke, kena buat yang sama. Semua awam. Mana boleh? Orang yang ada alat, ilmu alat, nak kata awam tak boleh lah. Tak boleh. Orang ada ilmu alat bukan awam. Kesian orang belajar. Nak merendahkan diri pun agak-agak lah. Kan? Nak hina sangat orang hari ini, oh itu salafus soleh, mereka lain level, kamu tak ada apa-apa, tak ada nilai. Lepas tu kamu ni layakkan diri berdialog pasal kamu siapa nak berdialog kalau macam tu, buang masa je kan. Saya minta maaf, I have to point out this contradiction. This is too much. Kalau awam kenapa berdialog? Kalau awam betul, kenapa you minta Ustaz Shihab dalil? Tolonglah Ustaz Azmi tolong respon kan. Buat video satu respon betul-betul kan. Respon dengan perujahan ilmiah. Kalau nak setakat kata kita orang ikut saja, tak payah buang masa. Kan? Tak payah buang masa. Saya duk dengar tu, nak dengarlah penghujahan. Kan? Lah hujah begitu saja. Ini yang berlaku orang yang masuk dalam geng batiniyah sebab hujah yang sama. Ulama dia kata yang sama, ikut saja Ibn Arabi, hang ni siapa? Kan? Ibn Arabi dah tulis 500 buku kan. 500 buku itu karamah wali tu. Hang apa? Buku. Tak ada buku, tak ada apa. Mana boleh? So ikut sahaja, jangan banyak tanya. Dia masuk longkang, you masuk longkang sekali kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Baik. Yang ni rentetan daripada video yang dibuat oleh Ustaz Nodros. Dia minta saya respon video dia tu. Yang saya dapati dalam video dia tu, saya tengok Ustaz Nodros ni dia gagal faham. Saya lihat dalam video dia tu, dia Ustaz Nodros ni telah gagal faham. Dalam video dia, kalau tuan-tuan tengok, sepertinya
dia tujukan pada saya berkenaan dengan dialog saya dengan Ustaz Syihab berkenaan tajuk adakah mandi taubat disunatkan. Itu tajuk. Adakah mandi taubat disunatkan? Ini tajuk dialog. Jadi Ustaz Nodros dia seolah-olah dia tak setuju dalam video dia tu yang dia sidang kalam masukkan dalam YouTube. Ustaz Nodros ni dilihat dia tidak setuju sebab apa? Dia tidak begitu tak begitu puas hati. Dia tak puas hati sebab di dalam dialog tersebut saya tidak membentangkan dalil. Sebab katanya dia nak tengok dalil. Dia nak tengok dialog tu, dia nak tengok dalil, dia nak tengok saya bentangkan dalil, nak tengok saya bentangkan hujah. Ini yang saya masukkan. Ustaz Nodros ni dia gagal faham. Yang pertama, sebab apa saya kata Ustaz Nodros ni gagal faham? Sebab Ustaz Nodros ni dia tak lihat pada tajuk dialog. Dia tak lihat pada tajuk dialog. Tajuk dia adalah adakah mandi taubat disunatkan. Itu tajuk dialog. Tajuk dialog dia tanya hukum. Tajuk dialog dia bertanyakan hukum. Adakah mandi sunat? Adakah mandi taubat disunatkan? Dia bertanya tentang hukum. Adakah mandi taubat disunatkan? Jadi saya keluarkan hukum. Saya merujuk kepada kitab fiqh. Seperti Imam Asy-Syarqawi, dia mengeluarkan bahawa hukum mandi sunat, hukum mandi taubat, hukumnya adalah disunatkan. Saya datangkan hukum tersebut. Saya datangkan pandangan Imam Syarqawi yang mengatakan mandi taubat ini hukumnya adalah disunatkan. Jadi itu telah menjawab, menjawab tajuk dialog tu. Sebab tajuk dialog meminta supaya tajuk dialog bertanya tentang hukum. Adakah mandi taubat ini disunatkan? Jadi saya datangkan hukum berdasarkan pandangan Al-Imam Asy-Syarqawi. Jadi selesai, tak ada masalah. Apa yang Ustaz Nodros tak puas hati? Saya telah menjawab apa yang dikehendaki oleh tajuk dialog tersebut. Saya telah menjawab. Dia minta hukum, saya telah datangkan hukum. Hukumnya disunatkan. Hukum ada 5. Sama ada sunat, wajib, harus, makruh, haram. Saya datangkan hukum sunat. Selesai masalah. Saya telah menjawab tajuk dialog tersebut. Jadi datang Ustaz Nodros ni dia tak puas hati. Dia nak saya bentangkan dalil. Saya cakap kat Ustaz Nodros, kalau nak bentangkan dalil, buat tajuk lain lah. Buat tajuk lain. Buat tajuk apakah dalil pensunatan mandi taubat. Buat tajuk tu. Barulah kita datangkan dalil-dalil yang disunatkan mandi taubat. Sebab apa? Sebab berdasarkan tajuk tu bertanyakan apakah dalil pensunatan mandi taubat. Baru kita datangkan dalil-dalil. Sekarang ni tajuk dialog, dia tak minta dalil, dia minta hukum. Kena faham tu Ustaz Nodros, kena faham. Kena lihat pada tajuk dialog. Tajuk dialog dia minta hukum. Dia minta adakah mandi taubat ini disunatkan. Dia minta hukum. Jadi saya telah mendatangkan hukum berdasarkan pendapat Imam Syarqawi yang mengatakan hukum mandi taubat ini adalah disunatkan. Selesai masalah. Saya telah menjawab tajuk dialog tersebut. Itu. Jadi satu lagi Ustaz Nodros kena tahu, saya pada masalah ini saya awam. Maksudnya saya tidak ada kelayakan ijtihad untuk mengeluarkan
dalil-dalil. Sebab untuk kita mengeluarkan, untuk kita istinbatkan hukum, kita kena ada kelayakan ijtihad. Saya dalam masalah ni, saya tidak ada kelayakan ijtihad, sebab itulah saya bertaklid kepada ulama. Kita orang awam. Dalam masalah ni kita orang awam, kewajipan orang awam ni adalah bertaklid kepada ulama, bertanya ulama. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah ahli ilmu jika kamu tidak mengetahui. Ini kewajipan kita. Jadi saya bertaklid kepada ulama. Ulama dalam mazhab Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syarqawi. Imam hebat ni. Imam Asy-Syarqawi ni dahulunya dia mufti Mesir, bukan main-main. Dia orang yang alim, bukan alim tapi allamah. Imam Asy-Syarqawi ni al-allamah. Orang yang sangat alim. Jadi saya bertaklid dengan beliau, Imam Asy-Syarqawi. Dan Ustaz Nodroh kena faham dalil orang awam. Ustaz Nodroh minta dalil. Mana dalil? Kita orang awam, dalil kita kaul pendapat orang alim lah. Hukum-hukum yang dikeluarkan oleh orang alim, itu dalil orang awam. Setelah bentangkan ibarat kitab sebelum ni, boleh tengok balik video dialog saya dengan Ustaz Syihab. Saya dah datangkan ibarat kitab daripada usul fiqh. Dalil orang awam adalah kaul orang alim. Pendapat yang dikeluarkan oleh orang alim, itu dalil orang awam. Adapun dalil orang alim adalah dalil syar'iyah, adilatu syar'iyah, yang tu dalil orang alim. Kita dalil orang awam adalah hukum yang dikeluarkan oleh orang alim. Kena tahu perbezaan tu. Lepas tu Ustaz Nodros, dia seolah-olah dalam video dia katanya ikut ulama tanpa tahu dalil dikira membodohkan masyarakat. Boleh tengok balik video Ustaz Nodroh dekat YouTube tersebut, YouTube Sidang Kalam. Lebih kurang kata Ustaz Nodroh, kalau saya tersilap minta Ustaz Nodroh tegur lah. Tapi yang ni yang saya faham, katanya ikut tanpa tanya dalil, ikut ulama tanpa tanya dalil dikira membodohkan masyarakat. Allah, na'udzubillah min zalik. Bila saya dengar Ustaz Nodroh cakap macam ni, saya jadi ragu-ragu. Ustaz Nodroh ni belajar tak usul fiqh? Saya nak tanya Ustaz Nodroh. Ustaz Nodroh ni belajar tak usul fiqh? Sehingga dia boleh kata bertaklid kepada ulama, ikut ulama tanpa tanya dalil dikira membodohkan masyarakat. Allah. Sanggup kata macam ni? Seolah-olah macam kita nak menidakkan hukum taklid tu. Sedangkan hukum taklid ulama ni ada dalam kitab usul fiqh. Hukum taklid ulama ini termasuk dalam disiplin ilmu. Kewajipan kita orang awam, kewajipan kita taklid ulama. Itu kewajipan kita. Sebab kita nak cari dalil, kita tak ada malakah. Kita ni tak layak untuk untuk berijtihad. Tak ada kelayakan ijtihad. Kena faham itu istilah masuk orang awam. Orang awam ni orang yang tidak mampu untuk mengeluarkan hukum daripada dalil-dalil. Tidak mampu, orang yang tidak ada kelayakan ijtihad, itu orang awam. Jadi kewajipan kita orang awam, kewajipan kita adalah bertaklid, ikut ulama. Itu kewajipan kita. Allah Ta'ala suruh kita bertanya kepada orang yang alim jika kita tidak mengetahui. Jadi adakah dalam disiplin taklid kita perlu ataupun kita wajib kena tahu dalil? Itu persoalan. Adakah bila mana kita nak bertaklid kepada ulama, maka ketika tu wajib kita kena mengetahui dalil? Tak wajib. Tak wajib untuk kita tahu dalil. Orang awam ni, ketika mana dia nak bertaklid kepada pendapat ulama, maka di situ tidak wajib untuk dia bertanya kepada dalil. Tak wajib. Tak wajib pun untuk dia tahu dalil. Sebab apa? Sebab dia orang awam.
Kalau dia tanya dalil pun, anda kata dia tanya dalil, orang alim tu beri dalil kepada dia. Jadi itu pun tidak mengeluarkan dia daripada kewajipan bertaklid. Dia tahu dalil, orang awam, dia tahu dalil, itu tidak mengeluarkan orang awam tersebut daripada bertaklid. Tak mengeluarkan pun. Sebab apa? Sebab orang awam, ada dalil ke tak ada dalil ke sama. Ini disebutkan dalam kitab. Ada dalil ke tak ada dalil ke sama. Sebab apa? Kalau ada dalil sekalipun, kalau orang alim bagi dalil dekat orang awam sekalipun, orang awam ni dia tidak faham, tidak mampu untuk dia istinbat hukum melalui dalil yang diberikan tu. Dia tidak ada kelayakan ijtihad. Jadi ada dalil tak ada dalil sama, tetap tak mengeluarkan dia daripada kewajipan untuk dia bertaklid kepada ulama. Kena faham tu. Saya sarankan Ustaz Nudros buka balik kitab usul fiqh. Buka balik kitab usul fiqh, boleh tengok dalam kitab Al-Lumak. Ni Al-Lumak, kitab Lumak. Boleh tengok dalam Khulasah fi usul fiqh, dan boleh tengok dalam kitab Al-Wajiz. Al-Wajiz fi usul fiqh. Jadi tiga-tiga kitab ni saya bertalaki lah. Saya bertalaki. Kitab Al-Wajiz dan juga kitab Lumak ni saya bertalaki di madrasah saya. Al-Wajiz ni Wahab Az-Zuhaili. Kitab Khulasah fi usul fiqh ni saya bertalaki secara online lah, secara online dengan guru. Jadi Ustaz Nudros boleh buka balik kitab fiqh, tengok bab taklid, apa syarat-syarat taklid. Saya tak mau ulang lah, boleh buka lah, tengok sendiri. Kalau saya baca ibarat dia jadi panjang pula. Kita maklum taklid ni ada taklid yang diharuskan. Wa taklidu innama yajuzu aw yajibu fil furu'il fiqhiyah. Taklid ni diharuskan ataupun wajib hanya pada furu' fiqhiyah saja. Pada furu' fiqhiyah. Adapun pada usuluddin dan juga akidah, kita tak boleh taklid. Adalah perbahasan situ. Tapi wa amma fi usuluddin wal aqidati faqad zahaba al-aksarun. Yang mana kebanyakan ulama berpendapat annahu la yajuzu at-taqlidu fi masailil i'tiqad, bal yajibul i'tiqadu an dalilin. Bahawasanya tidak boleh kita taklid pada masalah i'tiqad, masalah usuluddin ni. Masalah akidah ni tak boleh taklid, bahkan wajib i'tiqad berdasarkan dalil. Ni ada perbahasan lah. Sekarang ni kita cerita masalah fiqh, masalah furu'. Masalah furu' ni masih lagi boleh kita bertaklid. Masih lagi boleh kita bertaklid. Dan jangan kata perkara tu, permasalahan tu tak disebutkan dalam Al-Quran hadis, maka benda tu haram dilakukan. Tak boleh kata macam tu. Sebab bukan semua benda disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Ada permasalahan yang tidak ada dalam Al-Quran dan hadis, tetapi ulama' dia mengeluarkan hukum berdasarkan qiyas, hukum akal. Qiyas ni hukum akal. Boleh tengok dalam Al-Wajiz fi usul fiqh. Tengok. Wa idza kanatil waqi'atu la nassa fiha wa la ijma'a fa majalul ijtihadi fiha huwal bahsu an hukmiha bi adillatin aqliyatin kal qiyas wal istihsani wa masalih mursalah wal urfi wal istishab wa nahwiha. Dan apabila adalah permasalahan itu tidak ada nas ni Al-Quran hadis padanya dan tidak ada ijma'. Permasalahan yang mana tidak disebutkan dalam nas dan tidak disebutkan dalam ijma' ulama', maka famajalul ijtihad, maka cara untuk berijtihad padanya, pada permasalahan itu, dia adalah mencari tentang hukumnya dengan menggunakan dalil-dalil akal seperti qiyas dan istihsan dan masalih al-mursalah dan uruf dan istishab dan seumpamanya. Ini bukan semua permasalahan tu disebut dalam Al-Quran hadis. Ulama' dia keluarkan permasalahan tu berdasarkan qiyas. Berdasarkan qiyas. Kena faham tu. Jadi kalau Ustaz Nudros
dia masih ataupun dia berpendapat bahawa kita orang awam tak, wajib kena tanya dalil sebelum beramal. Sebab saya faham seolah-olah Ustaz Nodroh tu masukkan macam tu. Ini yang saya faham. Kalau dia tak masukkan macam ni, Alhamdulillah. Tapi kalau Ustaz Nodroh masukkan, orang awam ni sebelum beramal, wajib dia kena tahu dalil. Wajib dia kena tanya dalil. Kalau Ustaz Nodroh masukkan macam ni, kalau pandangan dia macam ni, maka saya cabar Ustaz Nodroh. Saya cabar Ustaz Nodroh untuk kita berdialog berkenaan tajuk, adakah orang awam diwajibkan mengetahui dalil sebelum beramal? Ini cabaran saya kepada Ustaz Nodroh. Ini cabaran saya kepada Ustaz Nodroh. Kalau Ustaz Nodroh berpendapat bahawa orang awam ni dia wajib kena tahu dalil sebelum beramal, maka saya cabar Ustaz Nodroh untuk kita berdialog di atas tajuk ni. Di atas tajuk, adakah orang awam wajib mengetahui dalil sebelum beramal? Ini cabaran saya kepada Ustaz Nodroh. Dan saya minta, sekiranya Ustaz Nodroh anak jantan, maka dia menyahut cabaran saya. Sekiranya Ustaz Nodroh anak jantan, maka saya minta untuk dia sahut cabaran saya ni. Sebab apa yang saya cabar pun berkenaan tentang isu ni juga. Sebab seolah-olah dalam video Ustaz Nodroh tu dia tak setuju. Dia kata mengikut ulama tanpa tiada dalil ni membodohkan masyarakat. Seolah-olah macam tu. Jadi saya cabar Ustaz Nodroh, kalau macam tu okey, kita berdialog berkenaan tajuk, adakah orang awam ni wajib kena tahu dalil dulu sebelum beramal. Itu. Jadi saya cabar Ustaz Nodroh ya. Kalau Ustaz Nodroh anak jantan, maka dia sahut cabaran saya. Kepada follower Ustaz Nodroh, tolong sampaikan cabaran saya kepada beliau ni. Dan follower Ustaz Nodroh boleh nilaikan sendiri. Adakah Ustaz Nodroh berani sahut cabaran saya ni ataupun tak berani? Itu follower Ustaz Nodroh boleh nilai sendiri. Itu. Jadi itu sajalah. Itu saja. Semoga apa yang diperkatakan oleh saya ni semoga bermanfaat untuk diri saya dan untuk seluruh umat, insya-Allah. Dan apa sekiranya ada salah silap, saya minta ampun, minta maaf, dan semoga Allah Ta'ala mengampuni semua dosa kita, insya-Allah. Kita tutup majlis tasbih kafarah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.